Bila kita minta, Allah jawab cara lain. Kadang-kadang Allah jawab macam mana? Tiba-tiba terpandang tulisan di paper. Kadang-kadang sabar itu indah. Tu. Kita tengah nak serabut, tiba-tiba tengok paper, sabar itu indah. Tiba-tiba kita nak minta dalam solat nak nikah seorang lagi. Allah tak jawab. Allah jawab dalam paper. Menikah tak perlukan saksi isteri. Diperlis. Kan jawapan tu. Jawapan dalam paper tu tak nampak. Nak habaq kepada kita bahawa Allah boleh bagi jawapan bila-bila masa saja. Itu solat tanda orang berhibur dengan solat. Kita saja solat wa innaha lakabiratun. Nak solat jadi payah. Baru solat tadi baru payah ada dah. Tadi baru solat asar masuk maghrib dah. Cepat je masuk. Nampak tuan? Ini orang yang tidak rasa seronok dengan ibadah. Tak apalah, itu cerita dia. Tapi nak bagi tahu, jom kita kempen sekurang-kurang di peringkat bangi ini tuan-tuan. Rejab bulan solat. Nak saya mau sikit. Rejab bulan solat. Jom betulkan solat anda di dalam bulan Rejab. Adakah anda yakin solat anda betul? Bagaimana anda mendirikan solat? Benarkah solat anda diterima oleh Allah? Macam mana anda mendapatkan sah? Cuba iklan tu dibuat setiap masa tuan-tuan. Baru orang ambil mention sikit pasal solat. Nampak? Dan terakhir, tengok tuan-tuan muka kuyu dah. Orang ramai nak makan ustaz ni ceramah panjang-panjang, punya betul. Saya nak tutup dah tuan-tuan. Akhir sekali tuan-tuan bila Nabi balik, Nabi tenang. Tapi perintah Allah tetap kena ikut, kena sampaikan. Nabi nak sampaikan tu tuan-tuan punya terfikir macam mana nak sampai pada orang Mekah ni. Susah. Dia pun tanya pada Ummu Aiman, macam mana Man? Nak sampai ke mana? Ummu Aiman ni kan hamba yang menjaga Nabi sejak daripada mak Nabi mati. Dia hamba milik apa dia? Aminah. Semasa dibawa Nabi ke makam suami dia, dia meninggal, yang buat balik dia Ummu Aiman. Ummu Aiman masa tu budak-budak lagi lah, tapi Nabi tu lagi kecil. Tapi masa Nabi wafat, dia tak wafat lagi. Itu Ummu Aiman, umur panjang. Memang apa-apa umur panjang, tapi dengan syarat jangan boleh tiap umur panjang bukan insya-Allah. Jadi bila tanya Ummu Aiman, Ummu Aiman kata tak yalah Rasulullah, kalau cerita ni bahaya ni, mereka ni bukan boleh. Tapi Nabi kata tak boleh, aku nak cerita juga. Nabi pun duduk depan Kaabah. Ada satu orang yang masuk kacau Nabi, Abu Jahal. Dia kerja dia mesti cari masalah dengan Nabi. Dia cari, dia macam utusan. Kerja cari salah orang tuan. Dia mari tuan-tuan, dia kata Muhammad, dia cerita apa? Nampak subul sangat pelik. Dia kata gini, semalam aku pergi Baitul Maqdis. Pergi berjalan semalam, dia balik dah. Abu Jahal itu terdengar cerita dia melopong. Boleh kata, Muhammad, kalau aku panggil orang lain nak cerita macam ni dah. Kalau aku kumpul orang, hamba nak cerita macam ni. Nabi kata, hello, aku duk cari jalan lama dan nak bagi orang. Kalau nak tolong bagi, bagus. Dia pun suruh orang Arab, Muhammad ada cerita baik, apa nak dengar, nak main. Kalau orang lain panggil, tak apa kisah. Tapi sebab Abu Jahal panggil, orang mari juga. Pasal dia orang nombor satu negara masa tu dia panggil. Bila mari belakang tuan-tuan, Muhammad cerita kat daripada kumpul dah. Dia pun cerita, semalam aku pergi Baitul Maqdis. Allah jalankan aku dengan Jibril alaihissalam, aku dah balik ke sini sekarang. Orang nak gelak tak gelak sama banyak, sampai Abu Jahal kata gelak, pakak gelak habis tuan-tuan. Tengah-tengah duk gelak itulah satu orang lari pergi cari Abu Bakar. Pasal dia nak tazkil Abu Bakar, nak suruh Abu Bakar keluar Islam, nak ubud Abu Bakar. Muhammad dah buat kerja gila. Berlari-lari sampai depan rumah Abu Bakar. Weh Bakar, ada cerita baik Muhammad buat kerja gila, nak dengar tak? Abu Bakar keluar, cerita pada siapa? Cerita pada Muhammad. Kalau cerita pada Muhammad, hang tak cerita lagi, aku percayalah. Oh gitu? Payah lah. Nak dengar dulu tak ada, hang tak cerita, aku percayalah. Tuan-tuan, itulah Abu Bakar. Pada masa itu tuan-tuan, oleh kerana nak adil, Mut'im bin Adi yang saya sebutkan tadi, dia ni orang baik tapi dia kafir. Dia kata kita tak fair lah duk hina Muhammad. Mari kita tanya dia, kalau dia pergi Baitul Maqdis suruh, kita tanya dia macam mana bentuk Baitul Maqdis. Abu Mut'im bin Adi tanya, kalau hang betul Muhammad pergi, cuba cerita rupa Baitul Maqdis tu macam mana.
tiang macam mana, dinding macam mana. Nabi tuan-tuan pergi Baitul Muqaddas, bukan nak cerita, bukan nak kira tiang. Macam sinilah tuan-tuan kalau tanya berapa kelas ada di sini Datuk Tajud, berapa Datuk Tajud boleh jawab. Pasal kerja Datuk Tajud bukan kira kelas. Kipas berapa dah? Macam orang pergi surah An-Nur lah. Orang tanya, hampir surah An-Nur tak? Baik, aku nak tanya, kalau hampir pergi surah An-Nur, line soft dalam surah An-Nur ada apa-apa? Kelipuk. Nampak tak Nabi tu. Takkan kerja haji Ghazali fikir soft dalam. Tak ada, tentang Nabi mana ada sebab. Tapi Allah gambarkan pada Nabi. Bila cerita, betul. Mutaim kata betul-betul. Yang Muhammad cerita betul-betul. Orang berkata, dia di sini, dia buat sihir pada kita tu. Dia tahulah syaitan dia tolong dia lah tu. Tapi nak bagi tahu pemisah di antara iman dan kufur. Permulaannya adalah Isra dan Mi'raj. Ada sebahagian kafir kembali pada agama asal kerana tak percaya kononnya Nabi telah bawa kerja bohong. Yang tetap iman terus percaya kerana Nabi kata bukan dia berjalan, Allah menjalankan dia. Tuan-tuan, kesimpulan terakhir. Nak cerita kesimpulan terakhir. Dan malam ni sebab tak ada lagu, saya ingat main sekolah nak nyanyi. Puan tuan dia tak nyanyi, malam ni nyanyi sikit-sikit ya. Sebelum terakhir, saya ingat ada. Bagi jamu makan pun derma tak kutip boleh. Jadi sebelum terakhir, kutip derma dulu malam ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada sumbangan malam ni, kita nak minta tolong sumbang kepada derma sekolah agama Bandar Baru Bangi sekarang. Sebab kutipan ni kita nak guna nak beli meja kursi, nak bayar hutang kontraktor yang kita telah berhutang sebanyak 500,000 lebih kurang lah, campur dengan pelatan 83,000 di sini orang. Jadi tuan-tuan tolong sumbang. Tabung tak ada? Ada kutip. Seorang ada apa? Lakat kali ni. Nah, jadi maknanya tolong bagi semangat tuan-tuan. Semua sekali dalam dompet lah. Kecuali duit nak minyak lah. Semua sekali duit dalam dompet tuan-tuan bagi kepada tabung malam insya-Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita. Yang menderma malam ni ibu-ibu, yang bagi sumbangan malam ni saya doakan semoga dapat suami yang sangat setia. Suami yang sangat setia tak teringin menikah lain lagi. Saya harap begitulah. Yang laki-laki bagi hari ini saya doakan dapat menikah seorang lagi tuan-tuan. Jadi maknanya tolonglah sumbang pada malam ni untuk tujuan sekolah kita insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi rahmat apa yang kita buat. Dan terakhirnya tuan-tuan adalah cerita ni orang ulang banyak kali. Tapi apa yang kita nak ambil daripada semua cerita? Ada satu saja realiti daripada cerita ni, iaitu dalam kehidupan hari ini kita kena jadikan bahawa masalah kita, senang kita adalah balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi merintih tapi dia mengadu depan Allah. Sebab tu jangan mengadu pada manusia, manusia tak boleh tolong kita tuan-tuan. Mengadu pada manusia menyakitkan kita, tapi mengadulah pada Allah. Lambat laun Allah dengar juga. Bukan Allah tak mau tunaikan langsung. Kalau tidak, sudah tentu bila Nabi mengadu gitu, Allah terus tolong dia. Tapi ambil masa juga nak masuk semula ke Mekah, ambil masa. Nak diberikan jaminan Mut'im bin Adi, ambil masa. Tapi Nabi tetap masuk dan beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Percaya Allah akan tolong pada dia. Jadi kita yakinlah tuan-tuan. Cerita itu memberi gambaran susah senang kita jumpa kita bersama dengan Allah. Jangan lari jalan itu tuan-tuan, kerana insya-Allah perjalanan sangat baik dan mudah untuk kita terus istiqamah dalam agama tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah bagi pada kita kebaikan dan kerahmatan. Yang kedua, semua orang ada talent untuk jadi baik. Sebab tengok Nabi doa pada orang-orang di Taif. Sungguh lepas orang Taif menjadi pembantu Islam yang kuat di zaman Abu Bakar. Orang Taif yang turun bagi bantuan perang untuk menghancurkan orang-orang murtad. Orang Taif yang paling kuat menjadi tentera kepada Sayyidina Abu Bakar. Benar doa Nabi. Lepas tu hari ini kita jangan mengharap lebih sangat. Kita jangan kata semua orang tak layak masuk syurga dan setengah orang tak layak masuk syurga. Dah. Dulu kita kata dia jahat, mana tolalah dia baik. Sekarang ni tuan-tuan zaman pelik, zaman artis balik pada agama, pelik kan? Yang paling pelik baru kita jumpa dengan Harry Osman. Contoh kenal Harry Osman? Kenal tak? Pelakon Lieutenant Adnan. Kenal? Oh tu dia orang bagi saya pun baca Quran semua. Dia tak tahu dunia. Alhamdulillah, syukurlah. Lieutenant Adnan ni seorang yang Lieutenant Adnan, Harry Osman ni seorang pelakon.